أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يا 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 رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارك يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا بسيط يا خفيض يا رفيق يا معيد يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مفصي يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا
sabur. Ya Allah, 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 ya Allah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك يا خاتم النبيين ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم يا مالك إياك نعبد وإياك نستعين
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah pertemukan kita pada petang yang mulia dan rahmat dan barakah ini untuk sama-sama kita melanjutkan pembacaan kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah sekalian, pada pelajaran kita semalam kita telah membicarakan perkara yang dilarang bagi orang yang dalam junub, iaitu orang yang dalam hadas besar kerana persetubuhan atau kerana keluar air mani, dan juga kerana wanita yang dalam haid. Jadi mereka itu ditambahkan dua perkara lagi yang dilarang lebih daripada yang berhadas kecil. Berhadas kecil iaitu tak ada wudu, kita telah mengatakan dilarang 4 perkara. Dilarang salat, dilarang tawaf, dilarang memegang Quran dan mengangkat Quran. Pegang tak boleh, angkat pun tak boleh. Tapi dia boleh baca Quran, maupun dengan melihat ataupun dengan hafalan, dia boleh baca Quran. Itu bagi orang yang berhadas kecil, yang tak ada wudu. Jadi bagi orang yang berhadas besar, iaitu junub ataupun perempuan haid, maka ditambahkan lagi 2. Yang 4 tadi, dan tambah lagi 2, iaitu dilarangnya duduk dalam masjid. Jadi kita dah sebutkan syarat duduk dalam masjid itu ialah dia seorang Muslim, seorang mukallaf, dan bukanlah selain pada Nabi SAW, dan tanpa uzur, tanpa ada sebab lah. Kalau ada sebab yang tertentu, boleh juga dia duduk dalam masjid, sebagaimana contoh yang telah kita berikan semalam. Dan yang kedua yang ditambahkan lagi atas tidak berwuduk, iaitu larangan bagi orang junub, ialah membaca Al-Quran. Jadi orang junub, lelaki atau perempuan, junubnya kerana sebab keluar air mani ataupun kerana persetubuhan. Jadi keluar air mani tak kiralah dia bersetubuh atau tidak, dan bersetubuhan tak ada syaratnya apakah dia keluar air mani atau tidak. Itu tidak syarat, yang penting dia bersetubuh, maka dia dalam keadaan hadas besar ataupun junub. Dan demikian juga perempuan yang haid. Jadi larang membaca Al-Quran. Larangan baca Al-Quran tu iaitu kalau orang tu sudah baligh. Kalau budak-budak tak dilarang. Dan yang dilarang baca Al-Quran tu bila dia keluar suara. Kalau dia tak keluar suara, umpama dia baca dalam hati, tidak dilarang. Atau dia baca mulutnya komat kamit tapi suara tak keluar, maka itu tidak dilarang. Yang dilarang kalau keluar suara. Dan kalau dia baca tu dia niat Al-Quran. Kalau dia niatkan bukan Al-Quran, seumpama dia niatkan membaca wirid dia, maka itu dibolehkan walaupun wiridnya itu daripada Al-Quran. Seumpama dia membaca Ayatul Kursi, setiap malam sebelum tidur memang dia baca Ayatul Kursi, itu sudah nama wirid. Wirid itu maknanya
amalan dia yang sentiasa dia kerjakan. Itu namanya wirid. Jadi dia niatlah aku mau bacanya kerana wirid. Atau kerana nak mengambil berkatnya ayatul kursi sebagai pelindung daripada gangguan syaitan waktu tidur. Jadi dia niat itu boleh. Atau dia baca zikir-zikir ma'thurat, zikir-zikir tarikat dia, yang di mana ada ayat-ayat Quran, tapi bukan dia niatnya itu baca Quran. Dia niat itu membaca zikir dia, wiridnya. Itu boleh. Dan hatta kalau dia membaca 3 surah yang selalu dia baca lepas maghrib, iaitu surah Sajadah, surah Tabarakalladzi, dan surah Al-Waqi'ah. Ini memang 3 surah yang dianjurkan untuk kita amalkan tiap-tiap malam. Dia pun tiap-tiap malam diamalkan, tapi dalam uzur, dia niat dia membaca wirid dia. Bukan baca Al-Quran, walaupun memang itu daripada Al-Quran, tapi ini sudah jadi wiridnya. Itu diharuskan. Bahkan kalau menjadi wiridnya itu membaca Al-Quran setiap hari sehingga dia khatam Quran, maka sebagaimana di sebelah kitab kita, kalau itu dia niatkan sebagai wirid dia, boleh. Hatta walaupun dia khatam Quran. Tapi sudah tentulah taklah sampai macam tu kan. Kita cuma baca yang tertentu saja ayat-ayat ataupun surah-surah yang tertentu sahaja. Dan demikian juga masalah kalau sekiranya mak guru yang mengajar Quran kepada budak-budak. Jadi kalau mak guru ini dia datang haid, kalau dia tak mengajar, maka budak-budak ni happy go lucky lah. Sukalah mereka. Dan mereka tak dapat datang belajar, bukan kata sedih, tapi suka. Dia boleh bermain-main. Jadi ini juga membimbangkan anak-anak ini akan terputus pelajaran Quran kerana mak gurunya uzur dalam 7-8 hari. Jadi dengan itu mak gurunya yang seorang perempuan yang haid dibolehkan mengajar Quran. Mengajar saja, bukan pegang Quran. Bukan sentuh, bukan angkat, hanya mengajar saja. Maka itu pun sekadar yang diperlukan. Umpamanya muridnya baca depan dia, mana yang salah, itu yang dibetulkan. Itu diniatkan untuk mengajar. Bukan dia niat nak baca Quran, tapi niat nak mengajar. Begitulah juga dalam mazhab Imam Malik. Imam Malik membolehkan wanita dalam uzur baca Quran, kerana bimbang takut nanti kalau terlalu lama, kalau dia tu hafaz Quran, takut hilang hafazannya. Jadi itu pendapat Imam Malik. Dan juga pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang awal-awal waktu beliau berada di Baghdad, di Iraq. Jadi itulah dia tuan-tuan ya, beberapa masalah yang penting yang telah kita bicarakan semalam. Ya, petang ini kita menyambung di muka surat 337. Muka surat 337, seperti mana kita selalu mulakan dengan bacaan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seisi keluarganya yang kita kasihi dan semua para sahabatnya yang kita redai, dan demikian juga para tabi'in dan tabi'in dan juga para alim-alim ulama, para masyayikh, para guru-guru kita sampailah kepada kita hari ini, dan lebih khusus kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan kepada tuan pengarang kitab kita iaitu Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang di mana beliau berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur dua guru kita itu yang masih hidup di kota Madinah, dan ditinggikan darjat mereka dan lindungi mereka dari segala perkara yang tak diingini. Dan demikian juga semua guru-guru kita, para masyayikh, semoga Allah Ta'ala tinggikan darjat mereka dan merahmati roh mereka dan memberkatkan ilmu mereka kepada kita semua dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim, siratal ghairil maghdubi. Berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bikum fid darani amin. Faedah yang ketiga di muka surat 337. Hukum bagi orang kafir yang berhubungan dengan Al-Quran adalah sebagai berikut. Ini masalah orang kafir. Orang kafir yang non-Muslim, dia nak pegang Quran ke, nak baca Quran ke, apa hukumnya? Yang pertama, jika orang kafir mendengarkan bacaan Al-Quran, maka hukumnya adalah boleh. Harus dia nak dengar orang baca Quran. Boleh. Kenapa? Mudah-mudahan dapat hidayat, ya. Bukan dia baca, bukan dia pegang, dia dengar orang baca Quran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Surah At-Taubah ayat yang ke-6. Artinya, dan jika salah seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sampai dia mendengar firman Allah. Jadi kalau orang kafir itu minta perlindungan, kita orang Islam beri perlindungan. Dan mudah-mudahan dia mendengar kalam Allah. Jadi kalau dia dah duduk rumah yang sama kita atau di tempat kita, maka kita baca Quran, dia dengar, mudah-mudahan dapat hidayat. Yang kedua, jika orang kafir menyentuh Al-Quran, maka hukumnya adalah tidak boleh. Artinya haram. Tapi haram ini sebenarnya, kalau dibandingkan dengan haram dia itu kafir, kafir dia itu sudah lebih besar daripada segala-gala yang haram. Sebab itu yang punca dia punya keimanan. Kalau dia dah kafir, itulah sebesar-besar dosa yang tak ada lebih daripada itu. Dan sekalian dosa-dosa yang bawah semua tu, walaupun berdosa, tapi sebenarnya tak ada apa kesan kepada dia. Kerana kekafiran dia itu sudah memadai untuk mengekalkan dia dalam neraka. Na'udzubillah. Maka di sini kalau dia kita katakan orang kafir nak menyentuh Al-Quran itu haram. Tapi dalam hukum orang yang tak beriman, dia tak ada haram halal. Memang dia dah haram semuanya dah. Maksudnya memang dia dah berdosa segala-galanya. Jadi kalau sekiranya dia nak pegang Quran, kita orang Islam yang kita nampak, kita haram kita beri pada dia untuk dia pegang Quran. Haram. Sebab kita dah kata tadi, orang kafir pegang Quran haram. Tapi bagi dia tu dosa tak ada makna. Tapi bagi kita orang Islam, nak memberi dia Quran, itu haram. Tak boleh kita bagikan dia Quran. Tetapi kalau sekiranya kita nak bagi dia memahami apa isi Quran, baiknya kita beri dia tafsir Quran, terjemahan Quran. Bukan Quran yang ada teks bahasa Arab. Kerana kalau Quran teks bahasa Arab, dia pegang itu haram, berdosa. Tapi dosanya kepada kita yang memberi. Jadi jangan kita berikan dia Quran yang ada teks bahasa Arab. Ya, kita berikan Quran yang 100% terjemahan. 100% terjemahan. Jadi cuma dia pegang kitab terjemahan Quran. Bukan Quran, terjemahan sahaja. Itu tak mengapa. Dan memang itulah yang dia perlukan. Kalau dia dibagikan Quran yang dia campur bahasa Arab dan juga terjemahan, dia kalau pegang yang bahasa Arab tu, maka itu mencemarkan Al-Quran. Jadi itu tak boleh kita beri dia Quran yang ada terjemahan dan juga dengan teks bahasa Arab. Jangan. Tapi kalau kita beri dia terjemah Quran saja, itu harus. Jadi dia supaya dia baca dan dia faham apa isi kandungan Quran, mudah-mudahan dia terbuka hati untuk memeluk agama Islam. Yang ketiga, jika orang kafir mempelajari Al-Quran, maka perinciannya hukum seperti berikut. Jika terdapat harapan di muka surat 338, ya,
Jika terdapat harapan akan masuk dia ke agama Islam, maka hukumnya adalah boleh untuk dia mempelajari Quran. Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan terbuka hati dia dan dia pun memeluk agama Islam. Kita ajarkan dia bacaan Quran. Alif bata lah, alif bata dan seterusnya sampai dia boleh baca. Boleh. Tapi jika tidak terdapat harapan akan masuk ke agama Islam, maka hukumnya adalah tidak boleh untuk dia mempelajari Quran. Tak boleh tu, kita lah yang mengajar tu, yang tak boleh kita ajar. Tapi kalau dia nak belajar dengan siapa itu, seperti mana saya dah sebut tadi, dosa kekafiran dia sudah menjadi dosa terbesar, maka segala dosa yang kecil di bawah tu tidak ada arti apa pun. Maknanya dosa tak ada apa arti. Kerana dosa yang paling besar ialah dosa kekafiran dia. Jadi kalau sekiranya kita nak disuruh ajarkan dia akan baca Al-Quran. Ini kalau kita sebutkan Al-Quran. Tapi kalau kita kata ajar bahasa Arab, itulah yang lebih sesuai. Sebab apa? Al-Quran dalam bahasa Arab. Jadi kalau ada orang nak belajar, saya nak belajarlah Al-Quran, awak belajar bahasa Arab. Sebab Al-Quran tu daripada bahasa Arab. Jadi kalau dia dah belajar bahasa Arab, maka dia pun boleh melihat Quran dan memahaminya. Itu baik juga, ya. Dan banyak juga di mana orang-orang yang barat, dia belajar bahasa Arab. Dan bila dia dah belajar bahasa Arab, dia buka Quran pun dia boleh baca. Itu antara dia dengan Allah. Cuma kita mengajar dia bahasa Arab. Itu dia. Yang keempat daripada masalah Quran, orang kafir dengan Quran ialah jika orang Muslim menjual Quran kepada orang kafir, maka hukumnya adalah haram. Ini kerana kita dah kata tadi kan, bahawa kita tak boleh bagikan Quran kepada orang kafir, sebab orang kafir sentuh Quran tu haram. Kerana dia tak suci. Ya, dan kemudian dia pegang Quran kitab yang suci. Tetapi di sini, kalaulah sekiranya kita menjual pula, jadi tak bolehlah, kita dah tahu dia kafir, kita jual dia Al-Quran. Tapi kalau kita jual translation, terjemahan Quran, itu harus, sebab kita menjual terjemahan, kitab terjemahan Quran, bukannya Al-Quran. Jadi kalau kita menjual Al-Quran, dia haram dan tidak sah. Tak sah mana jual beli dia tu tak sah. Jadi kalau kita yang tukang jual, duit tu yang kita dapat tu haram, kerana jual beli tu tidak sah. Meskipun terdapat harapan akan masuk ke agama Islam. Walaupun kemungkinan dia masuk agama Islam, tapi tak boleh kita jual Quran yang teks sebenarnya. Ya, sebab apa? Dia masih lagi belum Islam, orang kafir. Innamal musyrikuna najasun, kata Allah, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Najis maknawi, najis dari segi keimanan mereka. Jadi mereka ni kotor daripada segi keimanan. Dan demikian juga orang kafir tak pernah mandi junub. Jadi mereka tu senantiasa berhadas besar. Dan kemudian kita bagi Quran dengan dia atau kita jual Quran, tak boleh. Ya, melainkan yang kita sebut tadi, kitab terjemahan. Itulah dia beberapa perkara bersangkut paut dengan Quran dengan orang-orang kafir ataupun non-Muslim. Nah, seterusnya kita perkara yang keenam. Hal-hal yang diharamkan kerana haid dan nifas. Ini tambahan lagi. Jadi kita dah sebutkan 4 perkara yang dilarang bagi orang hadas kecil, iaitu orang tak ada wudu. Tambah lagi 2 perkara yang diharamkan kepada orang yang junub, yang berhadas besar, tetapi junub kerana keluar air mani atau bersetubuh, dan juga perempuan haid. Dan tambah lagi 4 perkara lagi. 4 perkara, iaitu atas perempuan haid dan nifas. Ini tak ada kena mengena dengan hadas kecil, tak ada kena mengena dengan orang yang junub. Ini tambahan lagi. Jadi orang haid dan nifas ni, dia ada 10 perkara yang dilarang. 4 perkara yang dilarang dalam orang yang berhadas kecil, 2 perkara yang dilarang pada orang yang junub, dan tambah lagi 4 perkara yang dilarang kepada orang yang berhaid ataupun nifas, ya.
Maaf, bukan 4, ada 5. Maaf, ada 5 sini ya. Baik, kita pergi satu persatu. Yang keenam, hal-hal yang diharamkan kerana haid dan nifas ada 5. Sebagai pertama, berpuasa wajib atas sunat. Diharamkannya bagi seorang perempuan yang sedang haid atau nifas berpuasa fardu ataupun sunat, dan wajib untuk mengqada puasa fardunya jika telah suci dari darah haid atau nifas, dan jika darahnya telah berhenti meskipun sebelum mandi, maka boleh baginya untuk berpuasa. Jadi orang perempuan yang dalam haid dan nifas haram puasa. Kalau dia puasa, berdosa. Dia ada haram. Apa makna haram? Dibuat berdosa. Tak buat dapat pahala. Bukan sekadar tak sah, tapi berdosa. Bila kita kata tak sah, sekadar tak sah, tapi taklah berdosa. Tapi bila kita kata haram, maknanya buat dia berdosa. Jadi kalau ada orang perempuan dalam haid, dia, aku tak makan lah. Kenapa? Aku ikut orang puasa lah. Walaupun aku ni haid, tapi aku ikut orang puasa. Tak boleh. Sebab awak ni dalam haid, haram puasa. Jadi untuk nak menzahirkan, merealisasikan yang betul tak puasa, ambillah gelas seteguk air kita minum. Jadi kita sudah confirmkan kita ni tak puasa. Kalau terasa hati kita berpuasa, maka hukumnya haram. Tak boleh orang perempuan dalam haid atau nifas tak boleh puasa. Wajib atau sunat. Tapi kalau sekiranya dia suci sebelum masuk subuh, dia dalam uzur haid atau nifas, tapi sebelum subuh, lagi 10 minit sebelum subuh, dia lihat darah dia dah berhenti. Aku dah suci ni. Kemudian tak sempat nak mandi, dah masuk subuh. Boleh ke Ustaz, saya ni nak puasa? Jawapannya, kalau itu Ramadan, wajib puasa Ramadan. Wajib. Sebab puasa Ramadan tu wajib. Kalau puasa sunat, dia nak puasa sunat, dia boleh puasa sunat lah, tak ada masalah. Jadi begitulah, walaupun belum mandi. Dari Rasulullah SAW pun pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, Nabi junub, Nabi berpagi-pagi dalam keadaan junub, dan Nabi berpuasa. Jadi maknanya Nabi ada berhubungan suami isteri, dan kemudian tak sempat mandi, dah masuk subuh, dan Nabi masih lagi berhadas besar. Jadi boleh orang berhadas besar puasa. Sebab tu masalah junub kita tak sebutkan haram puasa. Dia cuma haram duduk dalam masjid dan membaca Quran, itu saja. Tapi dalam masalah berpuasa ini, diharamkan hanya perempuan haid dan juga perempuan nifas. Yang kedua, bersuci dengan niat ibadat. Bersuci, mandi hadas besar ataupun mengambil wuduk, dengan niat ibadat. Seperti dia niat, aku berwuduk kerana Allah. Kau ni dalam haid. Orang perempuan haid mana boleh solat, mana boleh baca Quran. Habis kau ambil wuduk. Ini wuduk itu ibadat. Jadi mengambil wuduk dengan niat dia tu berwuduk, sedangkan dia dalam haid, yang diharamkan, haram hukumnya. Haram tu apa? Berdosa. Habis Ustaz, saya dah biasa wuduk. Itu biasa-biasalah. Tapi awak ni sekarang ni dalam haid, awak tak boleh berwuduk. Macam tu. Sekadar nak cuci muka, cuci kaki tangan, tak apalah. Atau mandi sunat dalam keadaan haid. Dia niat mandi sunat. Ataupun dalam haid atau nifas. Tak boleh. Hukumnya adalah haram. Kecuali pada 3 masalah. Masalah ini dibolehkan dia mandi. Walaupun dalam haid atau nifas. Pertama, mandi sunat untuk hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi boleh. Dia bukan pergi semayang, tapi dia menghadiri jemaah solat hari raya dan Idul Adha. Itu memang disunatkan. Jadi dalam solat hari raya ini, kita disuruh semua orang, lelaki, perempuan yang uzur, yang bersih, semua disuruh bawa keluar
Kenapa? Supaya apabila nanti lepas daripada semayang, imam berkhutbah, wanita yang uzur, dia pun mendengarkan khutbah. Ada banyak hikmahnya. Antara hikmahnya ialah supaya wanita uzur ni pun dapat mendengarkan nasihat-nasihat yang nak disampaikan. Dan antara hikmahnya juga ialah supaya menyemarakkan syiar Islam. Macam mana tu? Bila semua orang keluar, baik lelaki atau perempuan, tua atau muda, anak-anak pun, semua dia buat keluar. Seolah-olah, ramainya orang Islam, penuh sesak, sampai jalan raya kena tutup, nak buat sembahyang raya. Hebat. Itu menyemarakkan syiar Islam. Ataupun kerana untuk nak mengingatkan kita akan Yaumul Mahsyar. Hari Yaumul Mahsyar, semua orang keluar pada kubur. Jadi dengan semua orang keluar pada rumahnya pada hari raya itu, maka mengingatkan kita, Masya Allah, ini dunia saja dah nampak ramai sesak. Bagaimana Yaumul Mahsyar? Itu dia tuan-tuan. Itu antara hikmahnya lah. Jadi boleh orang perempuan yang uzur haid dan nifas mandi sunat hari raya Idul Fitri, mandi sunat hari raya Idul Adha, walaupun dia tak boleh solat. Yang kedua ialah mandi tatkala menunaikan ibadat haji atau umrah. Itu namanya mandi sunat ihram. Boleh catatkan sebelah dia, mandi sunat ihram. Jadi dia dalam uzur, kemudian dia nak pergi umrah ataupun nak pergi haji. Sebelum dia nak jatuh niat, disunatkan mandi. Ustaz, saya uzur. Walaupun uzur pun disunatkan mandi. Jadi bila dia mandi, air tu jatuh atas kepala dia, niat, aku mandi sunat ihram kerana Allah. Ihram tu maknanya nak buat kerja haji atau kerja umrah. Itu namanya ihram. Dia tak payah sebut aku niat mandi untuk haji, mandi sunat ihram, ya. Itu memang disunatkan walaupun dia uzur. Habis ustaz, kalau kita mandi rambut kita gugur, macam mana? Rambut yang gugur tu kita kumpulkan dia, ya, kita simpan baik-baik. Nanti bila dah bersih, kita mandi hadas besar, kita bawa rambut tu mandi sama-sama kita. Tak payah tambah niat, tak payah. Cuma kita niat satu je, aku mandi mengangkat hadas besar kerana Allah. Rambut tu pun kita basahkan, dah selesai. Jangan tak bawa, ya, jangan terlupa. Itu mandi sunat ihram. Dan yang ketiga, mandi setelah memandikan jenazah. Jadi kepada ibu-ibu yang bertugas untuk memandikan jenazah perempuan, ya, jadi dia punya tugas dia dalam kita katakan company, syarikat yang menguruskan jenazah. Jadi jenazah perempuan dimandikan oleh orang perempuan, tukang mandi perempuan. Tukang mandi perempuan ni uzur, boleh ke dimandikan jenazah? Boleh, sebab tu tak ada syarat. Dan bila dia lepas mandi, sunat sesiapa yang mandikan jenazah, lepas dia dah mandikan jenazah, dia pun mandi dengan niat dia, aku mandi sunat selepas mandikan jenazah. Jadi itu sunat juga walaupun dia uzur. Itu 3 mandi yang dibolehkan bagi wanita yang uzur, yang diniatkan ibadat lah. Kalau dia niatkan untuk kerana nak mandi solat Jumaat, tak boleh. Dan kalau dia nak niatkan dia main wudu nak solat, aku tak boleh solat, jadi tak boleh wudu. Macam itulah dia. Allahu alam. Dan perkara yang ketiga yang dilarang wanita, diharamkan wanita dalam haid dan nifas ialah melewati masjid dalam keadaan haid atau nifas. Hukumnya adalah haram. Jika khawatir ada najis tu mana darah yang terjatuh dan dapat mengotori masjid. Jadi itu kalau perempuan yang uzur, dia tak pakai kita katakan panty dia ataupun tuala perempuan dia tu betul-betul, dia bimbang kalau dia masuk masjid nanti darah dia boleh terkeluar, terjatuh atas lantai, haram dia masuk melewati masjid. Tapi kalau dia yakin dia dah pakai betul rapi semua komplit, insya-Allah tak adalah terkeluar tertitis darah, tak ada, dia dah yakin,
maka hukumnya haruslah dia melalui masjid. Melalui saja. Masuk pintu depan, keluar pintu belakang. Masuk pintu kanan, keluar pintu kiri. Ada lalu tak apa. Tapi kalau dia duduk dalam masjid, duduk, itu kita dah sebut pelajaran lepas. Dia duduk dengan tanpa uzur. Tanpa uzur. Maka dia duduk dalam masjid. Maka itu dilarang kalau dia dalam haid ataupun dalam nifas, ya. Larangan yang keempat di muka surat 339. Bercumbu, bersenang-senang dengan isteri di antara pusat dan lutut. Di sini ditulis antara pusar dengan R, ya. Itu bahasa Indon lah tu, ya. Jadi bahasa kita pusat. Antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Jadi seorang suami bersenang-senang, bercumbu-cumbuan atau roman lah, ya, dengan isterinya antara pusat dan lutut, maka hukumnya haram kalau isteri dalam haid atau dalam nifas. Kesimpulan hukum dari masalah bercumbu-cumbuan dengan isteri di antara pusat dan lutut dalam keadaan haid dan nifas adalah sebagai berikut. Pertama, hukumnya adalah haram jika bersetubuh atau bercumbuan dengan nafsu, dengan syahwat. Bersetubuh itu haram. Tetapi bercumbuan, ini bercumbuan itu mana dia bersuka-suka, bersenang-senang lah. Dia bergembira dengan nafsu dia. Di antara pusat dengan lutut isterinya. Itu haram. Tapi haram ini dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang terkuat lah. Ada juga khilaf, akan kita sebutkan juga, ya. Yang kedua, boleh melihat badan isteri tanpa syahwat. Jadi kalau badan isteri tu, misal kata sang suami ni nak tengok badan isterinya, ya, buka. Isteri kata, bang, saya uzur. Tak apa, aku tengok aja, tak ada apa-apa. Misal katalah. Maka boleh. Tapi tanpa syahwat. Ustaz, kalau dah tengok mesti ada nafsu. Kalau tak ada nafsu tu maknanya bateri dah expired. Umpamanya lah orang tua-tua ke apa lah. Allahu alam. Itu yang hukum asal. Boleh tanpa syahwat. Tapi kalau ada syahwat macam mana? Di sini ada masalah. C. Apabila menyentuhnya tanpa syahwat atau melihat dengan syahwat. Dalam hal ini sebahagian ulama membolehkannya dan sebahagian ulama yang lain menghukumkan haram. Jadi ini sekarang dia punya penjelasan. Di antara pusat dan lutut sang isteri, suami melihatnya dengan syahwat. Jadi setengah ulama mengatakan haram, setengah ulama membolehkan, ya, dengan syahwat. Kalau tak ada syahwat, kita dah sebut tadi boleh. Tapi kalau dengan syahwat atau ada sentuh antara pusat dengan lutut isteri dia dengan syahwat, setengah ulama kata haram, tapi setengah ulama kata boleh. Yang mengatakan haram tu, itu pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i. Tapi tak dapat dinafikan juga yang membolehkan. Seperti di sini disebutkan Al-Imam An-Nawawi, ini seorang ulama mazhab Syafi'i yang besar, Imam Nawawi, yang termasyhur dan terkenal, rahimahullah ta'ala, dalam masalah ini memilih pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad, dia memilih pendapat boleh, ya, suami itu bersenang-senang, bercumbu-cumbuan antara pusat dan lutut isterinya. Yang tak boleh hanya bersetubuh. Jadi Imam Nawawi memilih pendapat Imam Ahmad dalam perkara ini, iaitu yang diharamkan adalah hanya bersetubuh sahaja. Itu saja yang tak boleh. Jangan lakukan jima. Lainnya kalau sekiranya suami itu nak gembira dengan isterinya, dengan nafsunya, itu dibolehkan. Dan beliau rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitabnya Al-Majmu', jika seseorang suami akan menggauli isterinya yang sedang haid selain di kemaluannya,
maknanya romen-romen suka-suka dengan isterinya, hukumnya adalah boleh bagi orang yang bertakwa sahaja. Kenapa bagi orang takwa saja? Sebab yang bertakwa ni dapat menahan hawa nafsunya agar tidak berhubungan pada kemaluan tatkala isterinya dalam keadaan haid. Habis kalau orang tak takwa, janganlah kau buka-buka di antara pusat dengan lutut isteri tu. Kenapa? Nanti takut lampu merah break tak makan. Sebab tu setengah ulama mengatakan bahawa janganlah kita bergembira atau bergurau atau bercumbu-cumbuan antara pusat dan lutut isteri kalau isteri tu dalam haid. Takutnya lampu kuning ting standby stop tapi dah laju sangat, break tak makan, langgar lampu merah. Langgar lampu merah dah berdosa pula. Berdosa je sebab melakukan hubungan suami isteri, jima dalam keadaan isteri haid, hukumnya haram, berdosa. Tapi dosa itu apa dia punya denda? Dia tak ada denda dengan wang ringgit, cuma dia kena istighfar lah, minta ampun pada Allah, ya. Sekali terlanggar, jangan 2 kali langgar. Dah 2 kali langgar, jangan 3 kali. Asyik break tak makan aja. Bahaya ni. Kalau dah tahu macam tu, jangan dekat-dekat, takut nanti melekat. Maaf ya. Ni kita cakap, ni orang muda-muda lah. Kawan dah tua-tua tu dah tak ada apa dah. Pernah satu masa seorang muda datang, ya Ibnu Abbas, sahabat Nabi ni Ibnu Abbas, bolehkah saya cium isteri saya waktu saya dalam puasa? Ibnu Abbas kata tak boleh. Kemudian datang pula orang tua, boleh tak saya cium isteri saya waktu saya puasa? Ibnu Abbas kata boleh. Kenapa ada beza-beza? Ni orang tua, bateri dah lembik lah, dah tak ada apa-apa lagi dah. Maaf lah ya. Tapi ini orang muda ni tak boleh, nafsu masih panas lagi. Pegang saja ada current. Jadi tu kena jagalah. Itu masing-masing lah tu. Pokoknya itu masing-masing. Kalau dia rasa nafsu dia tu tak boleh nak kawal, lagi baiklah dia hindarkan. Jangan dia bergurau-gurau dengan isteri yang terpusat dan lutut, ya. Itu kalau sekira suami nak dah bercumbuan dengan isteri yang dalam haid. Faedah, apakah boleh bagi isteri yang sedang dalam haid atau nifas bercumbu dengan suaminya antara pusat dan lutut sang suami pula? Ni sekarang ni isteri ni ada keinginan pula nak beromen-romen dengan suami dia antara pusat dan lutut suami. Isteri dah dalam haid tapi dia ada keinginan untuk nak suka-suka dengan antara pusat dan lutut si sang suami. Kita dah sebut tadi sang isteri, ni sekarang sang suami. Ini isteri pula yang nak keinginan. Jawapannya, menurut pendapat Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, hukumnya adalah boleh meskipun bercumbu tersebut untuk sang isteri. Boleh. Kenapa boleh? Sebab yang dilarang ialah pada isteri, bukan pada suami. Jadi kalau sekira sang isteri nak bersenang-senang antara pusat dan lutut suami, hukumnya boleh sebab tak ada larangan di situ. Tetapi menurut yang kedua, menurut pendapat Imam Ramli rahimahullah ta'ala, hukumnya adalah tidak boleh meskipun bercumbu tersebut untuk sang isteri. Tak boleh. Kenapa? Sebab Imam Ramli dia melihat daripada aspek nafsu. Kalaulah sekiranya isteri itu dah bernafsu, sang suami pun merelakan, jadi pula nanti langgar lagi lampu merah pula. Jadi dengan itu tak bolehlah, kata Imam Ramli. Allah. Itu jagalah tuan-tuan ya. Memang perkara ini, perkara nafsu ni kadang-kadang kita tak jaga, dia tak terkawal. Sebab tu di sini kita kena jagalah. Kalau boleh lebih-lebih lagi kalau dalam kita sedang berpuasa, puasa Ramadan pula ya. Kalau tak jaga, rosak puasa kita. Ya, kita berpindah di muka surat 340. Perkara yang kelima. Kita dah sebut berapa perkara yang dilarang, diharamkan wanita yang haid dan nifas, iaitu dilarang puasa, dilarang dia bersuci dengan niat ibadat, dan dilarang dia melalui masjid kalau dia bimbang takut darah yang menitis, dan dilarangnya bercumbuan, suami dilarang bercumbuan pada isterinya antara pusat dan lutut
Tapi kita dah sebutkan tadi, ialah bahawa yang dilarang sebenarnya hanya bersetubuh saja. Dilarang bersetubuh. Untuk suami ingin bersama dengan isterinya. Dan yang kelimanya ialah talak penceraian. Itu dilarang. Iaitu seseorang yang menceraikan isterinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci setelah melakukan hubungan badan, iaitu jima, maka hukum talak tersebut sah, akan tetapi haram kerana masa iddahnya akan menjadi lebih lama. Jadi di sini talak, suami menjatuhkan talak kepada sang isteri. Talak 1, talak 2, talak 3, tak kira lah. Jadi bila dijatuhkan, dia hendaklah dijatuhkan ikut sunnah, ialah waktu isteri itu suci yang belum dipergauli lagi. Jadi apabila isteri itu suci belum dipergauli, maka dia punya iddah dia bermula dengan suci yang dia diceraikan. Jadi suci pertama yang dia diceraikan, kemudian lepas tu dia haid. Kemudian dia kali kedua suci lagi. Kemudian haid. Kemudian kali ketiga suci, teruslah dia pun sudah habis iddah. Sebab dalam mazhab Syafi'i, Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Hendaklah orang perempuan yang dicerai itu bersabar dalam iddahnya selama 3 kali quru'. Quru' itu diterjemahkan oleh Imam Syafi'i ialah 3 kali suci. Jadi 3 kali suci. Suci pertama waktu dia diceraikan, suci kedua yang mengikutinya, dan suci ketiga. Bila suci ketiga saja dia sudah bersih daripada iddah. Tapi biasanya di mahkamah syariah kita dia kira 3 bulan lah. 3 bulan tu play safe lah. Sebab orang datang haid itu 3 bulan, sebulan sekali. Jadi 3 kali haid, dia bersih. Tapi mazhab Hanafi, dia kira haid, dia kira 3 kali haid. Mazhab Syafi'i dia kira 3 kali suci. Itu ada sikit beza lah ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita, kalau menjatuhkan talak pada isteri dalam masa dia haid, jadi dia punya iddah dia makin lama. Kenapa? Sebab bila dia dalam haid, jadi dia dah kena cerai. Tunggu sampai dia suci. Suci, ini baru satu. Kemudian bila dia haid yang kedua, kemudian suci yang kedua. Jadi bila dia haid yang ketiga, tunggu sampai dia suci. Suci yang ketiga, barulah dia itu habis iddah. Jadi sini lambatlah pasal nak tunggu. Waktu dia kena cerai tu, dia dalam haid, dia nak tunggu haid tu habis tu. Jadi itu masa tu dah dikira sebagai iddah. Jadi panjanglah dia punya iddah dia. Mungkin faham, mungkin tak faham, tak apalah tu. Itu sebagai untuk pengetahuan kita. Faedah. Talak bid'i. Bid'i badal ain, ya. Dia daripada perkataan bid'ah. Jadi dinamakan dia talak bid'ah, ya. Tapi dinisbahkan dia atau dipanggilkan dia talak bid'i adalah seorang suami yang menceraikan isterinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, akan tetapi setelah disetubuhi. Jadi dalam haid atau dalam suci yang telah disetubuhi. Kenapa Ustaz suci yang setubuhi? Kerana mungkin dalam suci dia dah disetubuhi, mungkin dia akan menghasilkan mengandung. Jadi dia akan makan masa lama. Jadi dengan sebab tu di sini disebutkan dua keadaan ini jangan dijatuhkan talak. Dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang sudah dipergauli. Hukumnya adalah sah, akan tetapi haram. Siapa yang haram? Suami yang haram. Sebab yang jatuhkan talak suami. Ya, isteri tak jatuhkan talak, ya. Jadi suami yang berdosa. Kecuali pada beberapa masalah. Ada masalah-masalah ini diharuskan talak dalam keadaan haid ataupun suci yang sudah dipergauli. Apa dia masalah dia yang dibolehkan? Pertama, jika sang suami berkata pada isterinya, kamu aku ceraikan pada detik terakhir dari masa haidmu. Jadi suami beritahu engkau akan jatuh talak, jatuh cerai pada hujung
haidmu. Jadi kita dah tahu dia punya haid penghabisan 30 hari bulan. Jadi maknanya kita sekarang 20 hari bulan. Dia tengah haid. Tapi kita dah bagi tahu kamu akan jatuh talak pada akhir haidmu. Bukan sekarang, nanti akhir. Jadi itu dibolehkan. Sebab bila dah akhir haid, besoknya suci. Jadi itu tak mengapa. Yang kedua, jika belum pernah bersetubuh dengan isterinya. Jadi isterinya suci. Semalam dah bersih dah. Dah mandi dah besar. Daripada haid. Hari ini dah suci. Tiba-tiba suami kata, aku ceraikan kau. Jadi suci ini belum lagi dipergauli. Jadi itu dibolehkan. Maaf ya. Di sini itu memang dibolehkan cerai dan suci. Tapi ini belum pernah bersetubuh. Maknanya dia dah kahwin dengan seorang perempuan, tapi belum pernah mencampurinya, belum pernah bersetubuh dengan perempuan ni. Mungkin dah masuk 2 bulan suami ni tak bercampur dengan isterinya. Tiba-tiba bila bulan yang kedua tu isteri dalam haid, suami pun ceraikan dia. Jawapannya, kalau perempuan yang belum dicampuri suami, kalau diceraikan, maka dia punya iddah dia tak ada iddah. Kenapa Ustaz tak ada iddah? Pasal dia tak dicampuri. Yang antara hikmah iddah ialah untuk memberikan signal apakah perempuan ni mengandung atau tidak. Tapi kalau dia belum dicampuri, dia dinikah pada 1 Januari. Tapi suami ni tak campur isterinya, sampailah kepada 2 Februari, isteri pun datang haid. Suami pun ceraikan dia. Habis nak iddah tak? Tak perlu iddah. Itu dalam Quran ada menyebutkan ya, iaitu isteri yang belum dicampuri, apabila dia diceraikan, maka tidak ada iddah atas isteri itu ya. Itu hukum dia. Yang ketiga, jika isteri meminta penceraian dengan memberikan imbalan. Imbalan tu tebusan ya. Contoh, jika isteri berkata pada suaminya, jika kamu menceraikan aku, maka aku akan memberimu wang 1 juta. 1 juta rupiah lah ni. Bukan 1 juta ringgit atau 1 juta dolar. Ya. Ini 1 juta rupiah. Jadi itu namanya talak khuluk. Talak khuluk. Kha lam ain khuluk. Ya, atau kita kata dalam bahasa Melayu kita, iaitu tebus talak. Tebus talak. Jadi diceraikan dan dibayar pada suami. Ini biasa berlaku isteri yang minta cerai. Isteri minta cerai, dah tak tahan lagi dengan suaminya perangai. Suami kata, kalau kau nak aku ceraikan, pulangkan semua aku punya hantaran mas kahwin semua. Berapa? 10,000. Okey, aku sanggup. Jadi suami itu ceraikan isteri dengan namanya tebus talak. Diceraikan dan dibayar kepada suami. Itu boleh walaupun sang isteri dalam haid. Yang keempat, jika dalam masa ila, iaitu jika suami bersumpah tidak akan bersetubuh dengan isterinya selama 4 bulan atau lebih, maka setelah berlalu 4 bulan, wajib bagi suami melakukan satu daripada 2 perkara. Membayar kafarah sumpah, kemudian berhubungan dengan isteri, iaitu jima', ataupun menceraikan isteri. Jadi, kalau suami ada sumpah, demi Allah, aku tak akan campur engkau lagi, tak akan mempergauli engkau, tak akan bersetubuh dengan engkau selama 4 bulan. Jadi, kalau suami dah buat persumpah, tu namanya ila. Itu dalam bahasa Arab lah. Jadi, kalau dia dah buat sumpah tu, dah cukup 4 bulan, dia ada hanya 2 pilihan. Pilihan pertama, ceraikan, dah habislah, dah cerai. Habis kalau cerai di dalam haid, tak apa, dibolehkan juga. Sebab ini masalah yang khusus. Ataupun dia nak tarik handbrake, nak balik jadi suami isteri, maka dia pun bayar kafarah. Kafarah sumpah tu apa dia? Iaitu membebaskan, semerdekakan seorang hamba yang beriman, ataupun dia puasa 2 bulan turut-turut, ataupun dia memberi makan 60 orang miskin makan. Macam tu, berat tu.
Jangan mudah-mudah nak bersumpah-sumpah, jangan, ya. Kemudian dia dah bayar tebusan dia, kafarah dia, dan dia wajib bersetubuh dengan isterinya. Tapi kalau isteri dalam haid, tak bolehlah, ya. Itulah dia, tuan-tuan, ya. Yang kelima, jika sang isteri dalam keadaan haid, atau maaf, dalam hamil, kemudian dicerai oleh suaminya. Jadi kalau isteri dalam hamil diceraikan oleh suami, apakah hukumnya? Boleh? Boleh. Tapi kalau dia dalam haid, dalam mazhab Syafi'i yang kita dah sebut pelajaran 2-3 minggu lepas, ataupun dalam 2-3 pelajaran yang lepas, dalam mazhab Syafi'i, perempuan yang hamil boleh haid. Tapi kalau mazhab yang lain, ada 2-3 mazhab lagi, orang yang perempuan hamil tak boleh haid. Jadi kalau mazhab Syafi'i, perempuan tu dalam hamil, kemudian datang haid, suaminya nak ceraikan dia, boleh. Sebab apa? Sebab memang iddah dia tu ialah sampai dia melahirkan anak. Diceraikan dalam haid ke, dalam suci ke, tetap iddah perempuan yang hamil sampai melahirkan anak. Kalau dia baru hamil bulan pertama, bulan kedua, panjanglah iddah dia sampai lahirkan anak. Lagi 8 bulan, 7 bulan. Kalau dia ceraikan isteri dia pada bulan yang ke-8, lagi 1 bulan dia nak lahirkan anak. Iddah dia 1 bulan saja. Makna sampai melahirkan anak. Jadi itu tak kena mengena masalah haid atau suci. Jadi boleh suami itu jatuhkan cerai pada isterinya dalam masa dia hamil, tak kira dia haid ataupun suci. Yang keenam, jika sering terjadi pertengkaran antara suami isteri, maka diadakan mesyuarah antara keluarga suami dan isteri. Dan jika menurut hasil mesyuarah tersebut, yang lebih utama adalah terjadi perceraian, maka wajib bagi suami untuk menceraikannya. Jadi di sini, bila sang suami isteri ada pergaduhan, pertengkaran, perbalahan, yang baiknya dilantiklah hakim daripada satu orang sebelah suami, satu orang sebelah isteri. Ini namanya hakim sulhu. Sulhu tu mana? Perdamaian. Perdamaian. Jadi di sini dua hakim ni bincanglah macam mana ni kita punya isteri kawan kita ni suami kawan kita ni. Nampaknya gayanya mereka ni tak bolehlah teruskan hidup suami isteri. Nampaknya selalu berantakan saja. Jadi dua-duanya hakim ini bukan hakim mahkamah, tidak. Ini hakim yang dilantik oleh family ni. Family lelaki, family perempuan. Maka nampak gayanya kita buat keputusan mereka tu berpisahlah. Jadi bila keputusan sudah keluar, sang suami, kami sudah buat keputusan, awak kena ceraikan isteri. Habis isteri dalam haid, boleh ceraikan dia. Jadi itulah dia, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Ada 5 perkara yang dilarang terhadap perempuan haid dan nifas. Ya, jadi tambah atas 4 perkara yang dilarang pada orang yang tak ada wuduk, dan tambah lagi 2 perkara atas orang yang junub, dan tambah lagi 5 perkara atas orang yang haid dan nifas. Jadi semua sekali orang haid dan nifas, dia ada 11 perkara yang dilarang dalam masa haid dan nifas. Oh, Masya Allah, banyak juga, ya. Dia paling maksimum lah. Kalau orang junub, hanya sampai 6 perkara saja. Kalau orang yang berhadas kecil, hanya 4 perkara saja yang dilarang. Wallahu a'lam. Selesai kita daripada bab bersuci. Dan dengan itu masuk kita kitabus salat, kitab salat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang telah mendoakan untuk saya. Ya, dan demikian juga kita baca Fatihah. Semoga Allah bagi kita semua sihat walafiat dan diangkat penyakit COVID-19 ini. Dan semoga Allah sembuhkan semua sakit saudara-saudara kita yang sedang sakit, iaitu abang saya Abdul Latif bin Harun, dan juga Hamidah Mahmud, dan juga Muhammad Saha bin Hiyad, dan juga Zainah binti Mahmud, dan Ruqayyah binti Ali Khan, Sa'adu bin Alwi, dan semualah sahabat-sahabat kita yang sakit
dan mak ayah kita, makcik-pakcik kita yang sakit dan juga murid-murid kita yang mengikuti pengajian petang ini yang sakit. Semoga Allah sembuhkan semua mereka dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maaf saja tuan-tuan apa-apa penyampaian saya yang ada kekurangan, dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih juga pada mereka yang telah derma untuk pembangunan madrasah dan juga anak yatim dan juga derma untuk fakir miskin ya. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair jazak. Marilah sama-sama kita memberi salam pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرد واستضيئوا بجمال فقفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور
محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sekian saja muslim-muslimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.